Okey. Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Ah, Selamat tengah hari. Hari ini saya seperti biasa, kami daripada Tiram Travel Manjung akan bersiaran langsung selama 15 minit. Tapi buat masa sekarang kami bersiaran langsung daripada rumah sebab pejabat kami ditutup lah sementara waktu sebabkan PKPB ni kan. So pejabat kami ditutup buat sementara waktu. Jadi semuanya kami orang kata bekerja dari rumah. Baiklah. Hari ni anda berjumpa dengan saya lagi baru kemarin kita bincangkan topik tentang apa ni? Tentang adab-adab. Hari ni saya nak bercakap tentang musafir. Okey. Baiklah, kalau macam contoh untuk macam nak maklumkanlah kepada anda semua, macam contoh macam ada yang dalam waktu PKPB ni ada macam hari tu lah tak sempat nak berurusan dengan kami di Tiram Travel Manjung, tapi boleh je call kami di talian untuk apa ni, orang kata urusan lah, sebarang urusan, pertanyaan ataupun tempahan. Lagi-lagi sekarang ni kami ada package baru iaitu package akikah dari umrah. So kalau ada yang berminat dan sebagainya boleh hubungi kami di talian 017-710-4818 ataupun 012-526-7818. Boleh je lah hubungi kami. Walaupun pejabat kami ditutup, kami masih lagi orang kata menerima sebarang tempahan ataupun pertanyaan. Bolehlah hubungi kami di talian, ataupun boleh juga nak lawati page kami lah di Facebook Tiram Travel Manjung, Instagram Tiram Travel Manjung, dan juga boleh tengok dekat YouTube orang kata konten kami di Tiram Travel Manjung, di YouTube channel Tiram Travel Manjung. Baiklah, so hari ni macam saya cakap, kita akan orang kata cakaplah kupas tentang cerita musafir. Kita nak bercakap tentang musafir. Okey, dalam pengisian musafir hari ni saya akan bawakan tentang pengertian musafir, hukum musafir. Hukum musafir ni dia ada orang kata cabang-cabang dia lah. Hukum mengikut tujuan seseorang tu lah, antaranya wajib, sunat, harus, sahaja dan juga syarak. Makruh, haram. Okey, lepas tu ada adab bermusafir, sebab-sebab perlunya adab bermusafir. Lepas tu ada musafir yang diharuskan dan juga kelebihan orang bermusafir. Okey, itu adalah antara orang kata buih-buih yang akan kita kupas pada hari ini. Baiklah, saya mulakan dengan pengertian musafir. Okay, saya harap anda semua bersedia lah untuk dapatkan ilmu ni pada pagi tengah hari ni. Okay. Baiklah, yang pertama adalah pengertian musafir. Okey. Bermusafir ni adalah pergi ke sesuatu tempat dengan tujuan tertentu, melebihi 2 marhalah dari tempat asalnya. Okey, 2 marhalah ni bermaksud 82 km ataupun lebih. Okay, macam contoh kalau kita sekarang ni di Perak tak, kalau kita nak pergi ke contoh macam Kuala Lumpur kan, kalau kita nak pergi ke Johor kan, dia melebihi daripada 82 km dan lebih. So itu dikira sebagai orang kata bermusafir. Tapi itu ikut tujuan kita lah. Kita bermusafir, kita dari tempat asal untuk macam ke Kuala Lumpur ataupun Johor, ataupun mungkin kita nak bermusafir ke umrah untuk menunaikan ibadat, itu pun dikira musafir. Okey, itu adalah orang kata mengikutlah apa tujuan kita kan, untuk bermusafir. Baiklah, yang seterusnya hukum bermusafir. Hukum bermusafir ni adalah mengikut tempat dan tujuan musafir itu sendiri. Orang yang nak musafir tu kita tengoklah apa tujuan dia. Sebab pada asalnya hukum musafir ni adalah harus, tapi disebabkan orang kata terdapat cabang-cabang dalam orang kata niat ataupun tujuan kita untuk bermusafir tu, dia ada hukum-hukum yang lain. Baiklah, yang ketiga, hukum mengikut tujuan seseorang yang bermusafir. Yang pertama, wajib. Okey, kalau wajib ni, contoh wajib dia berkemampuan bermusafir.
ke Mekah untuk menunaikan ibadat. Kalau dia dah berkemampuan, dia boleh pergi umrah, bermusafir untuk menunaikan ibadat di tanah suci. Itu orang kata diwajibkanlah untuk bermusafir. Yang kedua adalah sunat. Sunat ni dia terjadi disebabkan contoh kita nak menziarahi keluarga, kita nak menziarahi saudara mara kita ataupun waris. So macam contoh kalau kita di Perak dan saudara mara kita ataupun keluarga kita bekerja di sini di Perak ni, keluarga kita ataupun saudara mara kita kan ada di orang kata Kuala Lumpur ke Kelantan, Terengganu, Johor, lebih kurang macam tu. Kalau kita nak orang kata nak melawat kan, nak menziarahi setelah mungkin sekian lama tak jumpa ke apa kan, itu disunatkan. Tapi janganlah pada waktu sekarang ni kita tak boleh lah orang kata nak merentas negeri kan. Merentas negeri tak boleh sebenarnya. Sebab sekarang kita dah PKPB kan. Bukan merentas negeri, keluar daripada rumah pun tak boleh, hanya 2 orang disebabkan untuk nak beli barang keperluan, itu pun 2 orang, dan tujuan kerja. Selain daripada tu tak boleh. Memang kita tak boleh lah, kita kena stay at home. Okay, yang seterusnya adalah harus. Harus ni terjadi disebabkan bermusafir di mana-mana sahaja tempat yang diharuskan syarak. So tempat-tempat yang antara tempat-tempat yang diharuskan oleh syarak untuk bermusafir dikira macam haruslah kan. Seterusnya adalah makruh. Makruh jika kita bermusafir tanpa tujuan dan matlamat yang baik. Macam kita orang kata tak ada tujuan, kita nak suka-suka je kan, macam tak ada niat yang baik untuk kita bermusafir kan, itu dikira macam orang kata makruh lah kan. Makruh sebab kita tak ada tujuan yang baik, kita tak ada niat yang baik, kita tak ada orang kata matlamat yang baik, seperti yang macam menziarahi ataupun menunaikan ibadat tu kan, tu berbeza. So dikira macam makruh lah kan untuk kita bermusafir. Yang seterusnya, yang terakhir adalah hukumnya adalah haram. Haram bermusafir dengan tujuan melakukan maksiat. Ini orang kata banyaklah dari segi maksiat, dari segi perbuatan, percakapan ataupun niat. Kalau niat kita nak melakukan maksiat, itu orang kata jatuh hukum haram lah untuk kita bermusafir. So itu antara orang kata hukum-hukum antara hukum-hukum mengikut tujuan seorang bermusafir. Baiklah, yang seterusnya adab bermusafir. Okay, kita masuk pada adab lah. Hai suci-suci, Assalamualaikum. Okay, adab bermusafir kita sambung. Okay, yang pertama, sebelum kita bermusafir, kita kenalah memohon petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala sebelum memulakan perjalanan kita. Hendaklah macam kita bolehlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dipermudahkan segala urusan dan sebagainya, dan dijauhkan daripada segala malapetaka kan. Okey, kita mintalah petunjuk dari Allah sama ada kita perlu bermusafir ataupun tidak juga, macam tu. Okey, yang kedua adalah melantik ketua jika perjalanan tu dia melebihi 2 orang. Melantik ketua ni supaya macam adalah leader kan. Semasa kita bermusafir tu, kita adalah leader kita kalau ada apa-apa masalah ataupun sebarang pertanyaan, ataupun mungkin ketua kita yang kita lantik ni dia lebih orang kata lebih mahir dan tahu tentang perjalanan yang kita nak orang kata nak pergi tu lah kan. Dia lebih berpengalaman, berpengetahuan, maaf saya. Okey, lepas tu disunatkan untuk membuat solat sunat musafir. Ini seperti macam contoh kalau anda pernah mengikuti travel punya orang kata package umrah, memang kami buatlah solat sunat musafir sebelum kami bertolak ke tanah suci. So memang orang kata disunatkanlah untuk kita membuat solat sunat musafir sebelum kita memulakan perjalanan lah. Tak kira lah dari segi menunaikan melakukan perjalanan untuk ke umrah, untuk menunaikan ibadat, ataupun mungkin menziarahi saudara mara, ataupun sebarang tujuan yang baik lah kan. Yang seterusnya adalah dilarang melakukan kerosakan. Okey, ni contoh
dari segi macam contoh perjalanan kita dari kalau kita dari tempat asal kita nak pergi ke sesuatu tempat yang lebih 2 marhalah kan. Kita dalam perjalanan tu mesti kita akan orang kata lalu bermacam-macam tempat dan sebagainya kan. Kita dilarang lah untuk melakukan kerosakan harta benda ataupun kerosakan alam dan sebagainya. Kita hendaklah orang kata jaga adab kita lah ketika kita bermusafir. Itulah. Okey. Yang seterusnya, okey. Kenapa kita perlunya ada adab ni kan? Kenapa ada adab ni perlu wujud macam tu? Okey, ada adab ni dia perlunya ada kerana yang pertama supaya perjalanan tersebut mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Taala. Apa-apa yang kita nak buat pun macam contoh kita nak bekerja ataupun bermusafir ni, kita perlulah orang kata mendapat rahmat dan keberkatan oleh Allah Subhanahu Taala supaya dipermudahkan segala urusan kita kan. Okey, seterusnya sekiranya berlaku pertelingkahan, ketua yang dilantik akan selesaikan. Seperti yang saya cakap tadi lah tentang orang kata kita kena lantik ketua jika kita pergi berkumpulan dan sebagainya. Kita kena lantik supaya ketua ni yang dilantik tu dia boleh selesaikan sebarang masalah ataupun dia boleh guide kumpulan-kumpulan lah, setiap kumpulan tu kan, untuk orang kata mengelakkan sebarang orang kata pertelingkahan ataupun menyelesaikan masalah-masalah yang timbul lah, macam tu. Yang ketiga adalah supaya tidak berlaku kerosakan alam. Yang ni tentang yang tadi tu yang tadi tu yang kita kena dilarang lah melakukan kerosakan untuk mengelak daripada berlakunya kerosakan alam. Okey, yang seterusnya keindahan dan kebersihan alam terjaga. Kalau kita orang kata kita kita jaga adab, kita tidak melakukan kerosakan sepanjang perjalanan kita. Okey, kita dapatlah menjaga keindahan dan kebersihan alam semula jadi. Macam itulah. Itulah disebabkan perlunya ada adab ketika bermusafir. Okey, yang seterusnya adalah musafir yang diharuskan. Okey, musafir yang diharuskan ni ada empat. Okey, antara musafir yang diharuskan oleh Islam adalah yang pertama, dia mencari ilmu. Okey, dia berniat untuk mencari ilmu lah. Di mana macam contoh, kalau macam bengkel-bengkel lah yang travel pernah adakan, seperti di orang kata hari tu di Ipoh kan, dan yang akan datang mungkin Manjung, mungkin insyaAllah kalau tak ada apa-apa selepas habis PKPB ni kan, mungkin dapatlah kami orang kata jalankan bengkel di Manjung tu kan, seperti macam tu. So kalau kita berniat untuk mencari ilmu, hukumnya adalah haruslah untuk kita bermusafir. Yang kedua adalah mencari rezeki yang halal. Yang ini seperti kerja lah kan. Kalau kita kerja, mungkin kita duduk di, contoh kita duduk di Perak tapi kita kerja di Selangor, kita dapat pekerjaan kita di Selangor, itu dikira orang kata musafir jugalah. Musafir kerana bekerja jauh lah daripada tempat asal. Dan juga disebabkan kita niat untuk mencari rezeki yang halal, ia dikira orang kata haruslah untuk bermusafir. Okay, kalau contoh macam kita bermusafir tapi kita punya pekerjaan tu tidak halal, maka benda tu akan jatuh haram. Okay, macam tu. Yang ketiga adalah menziarahi keluarga. Ini seperti yang saya cakap tadi lah kan. Yang diharuskan adalah menziarahi keluarga. Yang terakhir adalah memenuhi jumutan. Ini biasalah. Contoh macam ada perkahwinan daripada saudara mara ataupun mungkin sahabat-sahabat jauh kan, ada perkahwinan ke dan sebagainya, tahlil kan, kenduri kenara kan, macam tu. Itu orang kata kalau ada orang jemput dan kita mungkin jauh dari tempat dia, dikira macam bermusafir lah, dan diharuskan. Okey. Yang terakhir adalah tentang kelebihan orang bermusafir. Okey.
antara kelebihan dia, yang pertama, dia dapat melihat dan merasai iklim serta alam semula jadilah. Sepanjang perjalanan tu mestilah kita akan nampak di sekeliling kita alam semula jadi, dan orang kata melihat iklim dan sebagainya lah. Kita dapat melihat keindahan Allah SWT. Itu orang kata antara nikmat lah yang kita dapat jika kita bermusafir. Yang seterusnya adalah menambahkan ilmu pengetahuan. Itulah sepanjang macam perjalanan kita mesti macam akan ada ilmu-ilmu yang kita dapat. Contoh macam perjalanan tu kita tak pernah lalu ke apa ke kan. Itu dari situ kita dapat orang kata pengalaman dan juga ilmu lah, ilmu yang baru semasa kita bermusafir. Yang terakhir adalah menikmati keindahan alam semula jadi. Ni samalah macam melihat dan merasai iklim serta alam semula jadi tadi. Itu adalah semua yang saya dapat huraikan pada hari ini tentang bermusafir. Semoga ilmu ni orang kata kita dapat manfaatkan bersama, dapat amalkan bersama, insyaAllah. Itu saja mungkin daripada saya hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.